السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita tengok kitab kita malam ni. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, kalau Jawi muka surat 58 nombor yang ke-38 kan, iaitu nama Asmaul Husna Allah yang Al-Kabir, yang maha besar. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata mengarang Asmaul Husna yang ke-38, Al-Kabir, yang maha besar. Allah mempunyai kebesaran di atas sesuatu yang lain. Akan manusia tidak mampu hendak mendapatkan hakikat kebesarannya. Maha besar Allah ni merujuk kepada sya'nun wa sultanun, bukan besar saiz, bukan besar zat. Seperti mana kita tengok gajah lebih besar daripada harimau, ikan paus lebih besar daripada gajah, matahari lebih besar daripada bumi. Jadi bukan itu makna dia, bukan besar saiz tuan-tuan. Masjid negara lebih besar pada masjid Ayat Putih ni, bukan itu makna dia. Bukan mana Allah Al-Kabir, maksudnya saiz Allah adalah saiz yang paling besar berbanding saiz yang lain. Saiz ni merujuk pada kita tuan-tuan. Kita makhluk, kita ada saiz besar, kecil, sederhana dan sebagainya. Besarnya Allah ni, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kabura sya'nan, besarnya kedudukan, darjat, kedudukan dan darjat. Wa 'azuma sultanan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan agungnya kerajaan Allah. Itu maksud Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Kabir, Allah Maha Besar, maksud dia hebat, agungnya kerajaan Allah dan tinggi dan hebatnya kedudukan Allah Azza wa Jalla. Itu makna dia. Bukan besar itu merujuk kepada saiz. Sebab ada orang dipikir besarnya Allah macam besarnya saiz tuan-tuan. Saiz. Jadi seolah-olah saiz Allah ni paling besar. Kalau ada lagi besar, saiz Allah lah yang paling besar. Bukan tuan-tuan merujuk pada saiz. Saiz ni makhluk tuan-tuan. Antara sifat makhluk, kita ada saiz, besar, kecil dan sebagainya. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak ada apa-apa perbandingan, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Jadi bukan banding dengan makhluk tuan-tuan. Sebab saya dah tengok sebahagian ustaz di YouTube, dia terjemah lagu tu. Dia terjemah Allah Ta'ala saiz. Malah di setengah ustaz disebut arash itu adalah Allah. Arash itu dia kata Allah. Arash bukan Allah. Arash itu makhluk Allah. Dan arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Benda apa yang kita boleh banding besar, arash lah yang paling besar. Besar sebesar-besarnya. Bumi yang kita duduk ni halus ya tuan-tuan, macam kumannya. Nak banding dengan alam semesta ni macam bumi. Bumi ni macam kumannya tuan-tuan, halus ya.
Nah, itu bumi tuan-tuan, kecil je. Langit sangat luas. Kita pun tak jumpa tuan-tuan apa dia? Tepinya langit. Kita kalau kat bumi, kita nak kira jarak, kita guna kilometer ataupun batu kan. Kalau laut, batu nautika. Kita dengan Kuala Lumpur lebih kurang 280 km lebih kurang. Kita dengan Johor lebih kurang mungkin dalam 600 km lebih kurang lah kita dengan Singapura. Kita guna kilometer tuan-tuan. Tapi bila main tan langit, dia tak boleh guna kilometer. Pasal terlalu besarnya langit. Besar sebesar-besarnya. Kita tengok dalam sistem suria, kita dengan matahari dekat. Tapi rupanya kita dengan matahari 150 juta kilometer. Jauh tuan-tuan. Nampak dekat ya? 150 juta kilometer besar. Jadi kena convert kepada cahaya tuan-tuan. Jadi cahaya matahari sampai ke bumi dalam masa 8 minit. Makna dia 8 minit cahaya bergerak equal sama dengan 150 juta kilometer. Cahaya bergerak 8 minit, kilometer kalau convert pada kilometer 150 juta kilometer. Dan tuan-tuan, yang terakhir kita dapat benda yang terakhir kita dapat detect lah satu galaksi, nama dia NZ11 kalau tak silap nama dia. Dia berada dengan bumi, cahaya dia sampai ke bumi setelah 11,000 bilion tahun cahaya. Maksudnya cahaya dia bergerak tu 11,000 bilion tahun. 11,000 bilion tahun cahaya dia bergerak baru sampai kat bumi. Tadi 8 minit cahaya bergerak sama dengan 150 juta kilometer. Kalau cahaya itu bergerak 11,000 bilion tahun baru sampai ke bumi, besar mana tu? Besar tuan-tuan. Itu pun tak jumpa tepi lagi alam angkasa lepas. Tak jumpa gengsi tepi lagi. Bayangkan betapa besarnya angkasa lepas. Itulah yang terakhir, apa nama galaksi dia tahu? NZ11 kan, macam itulah. Itulah galaksi yang terakhir yang kita dapat kesan. 8 minit cahaya bergerak sama dengan 150 juta kilometer. Kalau 80 minit sama dengan berapa? 1.5 bilion betul tak? 1.5 bilion kilometer. 80 minit cahaya bergerak sama dengan 1.5 bilion kilometer. Ini bukan 80 minit. Ini 11,000 bilion tahun. Besar mana angkasa lepas tuan-tuan? Besar. Akal tak boleh fikir tuan-tuan. Besar sungguh. Angkasa lepas yang cukup besar tu pun bila dibandingkan dengan kursi Allah, kursi yang kita baca ayat kursi tu kan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi banding dengan kursi seperti cincin yang letak di padang pasir. Padang pasir itu adalah kursi, cincin itu adalah langit bumi. Kursi dibandingkan dengan arash, kursi macam cincin di tengah padang pasir adalah arash. Arash makhluk Allah yang paling besar, kita tak boleh fikir. Langit pun tak boleh fikir, luasnya langit. Kursi lagi tak boleh fikir tuan-tuan. Arash lagi tak boleh fikir. Arash dengan kursi yang luas ni pun, tuan-tuan bayangkanlah. Akal kita ni pun tak capai luasnya langit. Luasnya kursi lagi tak boleh fikir. Luasnya arash lagi tak boleh fikir. Arash tu adakah Allah? Arash bukan Allah. Arash makhluk Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Tuhan arash yang agung. Jadi tuan-tuan, Allah ni adakah ada saiz besar kecil? Allah Ta'ala tidak ada saiz seperti kita tuan-tuan. Bukan besar, bukan kecil. Kalau besar kecil kita boleh bayang. Tidak tuan-tuan, kita boleh bayang. Oh, besar sikit, kecil sikit, boleh bayang. Allah Ta'ala tidak boleh bayang dengan akal tuan-tuan. Nah, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah Ta'ala lah misalan-misalan yang tinggi. Jadi macam mana tuan-tuan kita beriman dengan Allah? Akhirat nanti kita mati, kita tengok oleh Allah tuan-tuan. Quran dah sebut Allah Ta'ala tak sebanding dengan apa-apa. Jangan banding dengan apa-apa. Jadi besarnya Allah Ta'ala adalah merujuk kepada besarnya apa? Kedudukan dan kerajaan. Nah, itu makna dia. Itu kita sebut Allahu Akbar tu. Kita angkat takbir kan. Bila tuan-tuan sembahyang angkat takbir, ingat Allahu Akbar tu. Apa dia? Macam Sayyidina Ali sebut tu. Kabura sya'nan. Agungnya kedudukan, darjat Allah ni luar akal kita. Wa'adhuma sultanan, dan agungnya, besarnya, hebatnya kerajaan Allah. Bila angkat tangan takbir tu. Baik. Tapi tuan-tuan angkat takbir jaga-jaga tuan-tuan. Banyak orang angkat takbir salah tuan-tuan.
Ada orang angkat takbir, Allahu Akbar. Allah tu panjang. Allahu Akbar. Allah tak boleh panjang walaupun sikit. Ada orang yang angkat takbir, Allahu Akbar. Allah tu panjang. Allahu Akbar. Allah. Panjang sikit pun tak boleh. Bila dia Allahu Akbar, siapa panjang pada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tang Allah tu panjang, maka dia jadi istifham. Istifham ni makna dia apa? Adakah Allah Maha Besar? Dia tak boleh panjang, walaupun sikit tak boleh panjang. Dia Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, dia jadi tanya, adakah Allah Maha Besar? Ada setengah orang dia panjang pula tang belakang, Allahu Akbar, bar tu panjang. Dia tak boleh panjang. Allahu Akbar. Tak boleh panjang. Stop. Bila tuan-tuan panjang, maksud dia ada alif di situ. Ada orang Allahu Akbar, dia biasa panjang tuan-tuan. Apa nak Allahu Akbar? Allah tabal, gendang. Allahu Akbar, Allah Ta'ala adalah gendang. Memang batal semayang tuan-tuan. Tadi pun batal semayang, hak ini pun batal semayang. Boleh tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan ada orang saya tengok dia jadi imam, dia semayang dia baca Allah Akbar, hu hilang tuan-tuan. Hu mesti ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Jelas Allahu Akbar. Jangan ada panjang pada mana-mana. Cukup Allahu Akbar. Allah tu boleh panjang, Allah situ boleh lah panjang. Yang lain semua tak boleh panjang. Baik tuan-tuan, itu Allahu Akbar. Seterusnya tuan-tuan, kita tengok yang ke-39, Al-Hafidh, yang Maha Pemelihara. Allah yang mengawal dan melindungi makhluknya dari sebarang perkara yang menyusahkan dan menjaga segala amalan hambanya. Dua. Pertama, menjaga hambanya, fizikal hamba dia, daripada sebarang benda yang menyusahkan ataupun benda yang boleh merosakkan dia. Satu lagi, Allah yang menjaga amalan. Dua, amalan kita Allah Ta'ala jaga dalam kitab catatan amalan. Yang pertama, Allah Ta'ala lah yang jaga langit dan bumi dan makhluknya. Itu jaga secara umum tuan-tuan. Allah lah yang melihara langit dan bumi supaya galaksi tak bertembung antara langit, matahari tak bertemu dengan bulan, bulan tak bertemu dengan bumi, meteor tak hentam bumi sehingga bumi hancur tuan-tuan. Allah lah yang menjaga langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala lah yang menjaga hamba ni. Ini penjagaan umum tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, kita panggil penjagaan Allah, tapi penjagaan yang khusus. Allah Ta'ala jaga khusus. Jaga khusus ni tuan-tuan, tuan-tuan nak dapat penjagaan Allah Ta'ala khusus, tuan-tuan kena buat amalan yang mana Nabi SAW pernah berpesan kepada sepupu Nabi, iaitu Ibnu Abbas. Dari pesan pada Ibnu Abbas, satu hari Ibnu Abbas duduk belakang Nabi SAW. Nabi bawa unta, Ibnu Abbas duduk di belakang, bonceng lah. Maka Nabi SAW bersabda pada Ibnu Abbas, kata Nabi, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak kecil, aku nak pesan hang beberapa benda, nak pesan beberapa perkara. Ni Nabi bagi nasihat ni secara personal pada Abdullah bin Abbas. Nabi nak pesan beberapa benda. Yang pertama, kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazkah. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jadi Al-Hafidh. Jaga Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Kemudian kata Nabi SAW, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Pasti engkau dapati Allah di hadapan kamu. Jadi macam mana tuan-tuan? Jaga Allah ni macam mana? Jagalah Allah makna dia jaga segala hukum hakam yang Allah Ta'ala berikan. Sama ada kita seorang-seorang ke, ataupun duduk dengan orang ke, kita duduk dengan kawan-kawan ke, duduk di rumah ke, jaga benda yang haram jangan buat, benda yang wajib buat. Ada setengah orang kadang-kadang di luar rumah baik, tapi kadang-kadang dengan isteri dia memang tak baik lah, dia garang tuan-tuan. Jadi tak kena lah tuan-tuan. Ada setengah orang bila di hadapan orang dia tak buat keburukan,
Tapi bila duduk seorang-seorang, dia buat keburukan. Pasal orang tak nampak. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW, fadillah, jagalah Allah. Orang tengok ke, siapa-siapa tengok ke, jaga Allah. Ataupun duduk seorang-seorang ke, jaga Allah. Yang haram jangan buat, yang wajib buat. Ihfazillah yahfazka. Kalau jaga Allah, Allah jaga kamu. Maksud jaga kamu ni apa? Bila kita susah, Allah Ta'ala ada. Itu yang Nabi sambung tu, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti engkau dapati Allah di hadapan kamu. Mana apa? Dalam hidup kita ni, tuan-tuan tahu, hidup ni susah. Hidup ni banyak cabaran. Hidup ni bukan macam baca novel. Hidup ni bukan macam kita tengok filem apa-apa, tuan-tuan. Filem tu semua khayalan. Hidup ni sukar. Hidup ni banyak cabaran. Hidup ni banyak benda yang kita tak jangka dia datang. Benda yang kita harap, banyak kita harap dalam hidup, tapi dia tak datang. Banyak benda yang kita tak sangka, kita tak harap benda tu datang. Itu kehidupan, tuan-tuan. Kehidupan satu medan yang cukup hebat untuk kita hadapi. Macam-macam orang kita jumpa, macam-macam sikap kita jumpa, macam-macam kebaikan kita jumpa, macam-macam keburukan juga kita jumpa, tuan-tuan. Itu hidup, tuan-tuan. Jadi kata Allah, jagalah Allah, kata Nabi SAW, tajidhu tujahak. Engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Makna dia apa? Dalam hidup ni tiap kali susah, kita sempit, kita unsing, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah ada di hadapan. Masa tu kita akan tengok pertolongan Allah datang, tuan-tuan. Silih berganti, tuan-tuan. Bila, tuan-tuan? Bila kita jaga Allah, jaga undang-undang Allah, jaga peraturan Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, apa yang larang tinggal semua, tuan-tuan, 100%. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan, kata Nabi SAW, Nabi sambung lagi, kata Nabi, ta'arraf ilallahi fir rakha. Nabi pesan pada Ibn Abbas ni, kenailah Allah waktu rakha. Rakha ni apa? Waktu senang. Waktu sihat ni, kenailah Allah, main masjid, semayang lah, tuan-tuan. Waktu sihat ni bacalah Quran, selawat lah. Waktu sihat ni, tuan-tuan, banyakkanlah berzikir. Kenai Allah waktu sihat. Jangan terbalik, tuan-tuan. Ada orang waktu sihat tak kenai. Enjoy, tuan-tuan. Relax dulu, tuan-tuan. Tapi bila susah baru dia datang, tuan-tuan. Bila susah baru kenai Allah, tuan-tuan. Jadi tak apa nak cantik lah, tuan-tuan. Bukan itu sifat hamba yang sebenar. Jadi kata Nabi, kenai Allah waktu senang ni. Waktu kita sihat, waktu kita ada duit, waktu kita ada masa lapang, waktu kita ada kedudukan, waktu kita ada pengaruh, waktu kita ada macam-macam, tuan-tuan, yang Allah bentangkan. Waktu ni kenai Allah. Rajin beribadah. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenai kamu waktu kamu susah. Makna dia apa? Kalau waktu kita senang, kita tak tinggal ibadah, kita jauhi maksiat. Walaupun kita boleh buat maksiat siang dan malam, orang tak boleh halang, kita ada kuasa. Walaupun kita boleh tinggal kewajipan, orang bukan tahu. Tapi kenailah Allah waktu macam tu, waktu senang. Waktu kita susah, Allah kenai kita. Makna dia apa? Waktu kita susah, bila kita angkat tangan, ya Allah, Allah Ta'ala kenai suara ni. Suara yang waktu dia senang pun dia minta tolong pada Allah. Waktu dia senang pun berdoa pada Allah. Sekali waktu dia susah, pertolongan tu datang silih berganti. Baik, itu makna dia. Baik. Kemudian itu maksud dia Al-Hafiz, Allah Ta'ala yang menjaga hamba dia. Allah Ta'ala yang menjaga hambanya. Sebab tu ada satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan kenal lah, satu ulama yang cukup hebat, yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada zaman fitnah. Itu berkenaan Quran makhluk ataupun tidak makhluk. Kita dah pernah bincang sebelum ni, tuan-tuan, panjang cerita dia. Cuma yang nak cerita Imam Ahmad bin Hanbal ni, masa dia kena tangkap, ni cerita lama, tuan-tuan, lebih kurang 1200 tahun yang lepas. Imam Ahmad bin Hanbal bila ditangkap di Baghdad tu, nak dibawa ke penjara, dia ikat Imam Ahmad bin Hanbal dengan rantai, bubuh atas kaldai, kemudian dia bawa buah atas kuda, kemudian dia bawa. Tiap kali Imam Ahmad nak jatuh daripada kuda tu, Imam Ahmad akan sebut, Allahumma hfazni, Allahumma hfazni, ya Allah peliharalah aku. Tiap kali nak jatuh, naik balik, tuan-tuan. Ada orang tolak ke atas balik, naik balik, tak jadi jatuh.
Setiap kali kuda tu bergerak, Imam Ahmad nak jatuh, Imam Ahmad kata, Allahumma hfazni, ya Allah peliharalah aku. Tuan-tuan, daripada nak jatuh naik balik tuan-tuan ke atas. Allah jaga tuan-tuan. Baik. Kemudian ketika mana masuk dalam penjara, Imam Ahmad bin Hanbal kena tibai rotan. Pasal tak nak tarik balik fatwa yang mengatakan Quran adalah kalam Allah adalah qadim. Fatwa Mu'tazilah, Quran adalah makhluk. Ini fatwa yang salah. Jadi Imam Ahmad disebat. Sampai seluarnya Imam Ahmad pakai tu tercabut tuan-tuan. Seluar Imam Ahmad pakai tu, tiap kali kena sebat, dulu seluar dia ikat dengan apa? Tali je. Bila kena rotan ya tuan-tuan, seluar tu hampir terbuka, hampir terlondeh lah. Imam Ahmad kata, Allahumma fazni. Seluar tu ikat balik. Kena tibai lagi. Imam Ahmad bila nak terlondeh, Imam Ahmad sebut Allahumma fazni, ya Allah jagalah aku. Naik balik tuan-tuan. Ada sebahagian riwayat sebut waktu seluar tu terlondeh, datang tangan emas. Wallahu ta'ala alam, boleh tangan malaikat lah tuan-tuan, datang angkat balik, ikat balik tali pinggang Imam Ahmad bin Hanbal. Makna dia tuan-tuan, waktu kita kenal Allah waktu susah, waktu senang, Allah kenal kita waktu susah. Sebab tu tuan-tuan bila baca cerita berkenaan dengan Nabi Yunus alaihi salam kan. Nabi Yunus ni cerita dia panjang lah. Dia tinggal kaum dia. Setelah 34 tahun berdakwah dia tinggal. Kemudian dia pun membawa diri. 34 tahun berdakwah yang beriman dua. Tiap-tiap hari Nabi Yunus dihina. Orang gila lah, tukang sihir dan sebagainya. 34 tahun Nabi Yunus pun dah tak larat tuan-tuan. Dan kecewa lah tuan-tuan. Nabi Yunus bawa diri dia. Bila Nabi Yunus bawa diri naik kapal, kita pun tahu cerita dia. Nabi Yunus kemudian kapal itu nak tenggelam, undi 3 kali, kena Nabi Yunus juga. Nabi Yunus pun terjun. Bila terjun, faltaqamahul hut, ikan paus biru tu, ikan naun telan Nabi Yunus alaihi salam. Bila telan Nabi Yunus alaihi salam, maka Nabi Yunus duduk dalam perut ikan paus biru tuan-tuan. Paus biru ni makhluk yang paling besar atas planet bumi ni, paus biru lah. Besar berebah gitu tuan, ikan paus biru. Besar tapi dia tak makan orang. Tapi cerita ni tuan, paus biru ni dia telan Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus duduk dalam kegelapan laut, kegelapan malam dan kegelapan ikan paus. Ikan paus biru ni tuan-tuan, dia akan duduk di laut dalam. Dia duduk di dasar-dasar laut dalam tu. Nabi Yunus duduk di dalam tu tuan-tuan. Maka Nabi Yunus bila duduk dalam perut ikan nun ni, dahlah gelap dengan bau hanyak ikannya tuan-tuan. Perut ikan nak napas pun tak boleh, gelap gelita. Selama 40 hari tuan-tuan, Nabi Yunus sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah yang Nabi Yunus sebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuan-tuan, kata Allah Azza wa Jal, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumiddin. Kalaulah Nabi Yunus ni dulu sebelum kena telan dengan ikan nun tu, Nabi Yunus ni orang yang tak berzikir tuan-tuan. Falaula kana minal musabbihin. Kalaulah dia ni dulu bukan orang yang bertasbih. Makna dia sebelum ditelan ikan nun tu, Nabi Yunus ni orang yang tak bertasbih pada Allah, tak berzikir pada Allah. La labisa fi batnihi ila yaumiddin. Nabi Yunus akan duduk dalam perut ikan nun tu sampai hari kiamat. Tu yang ada orang sebut boleh jadi ikan yang telan Nabi Yunus tu hidup lagi. Boleh jadi hidup lagi. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sebut, kalau Nabi Yunus ni sebelum ditelan ikan nun tu bukan orang yang rajin berzikir, Nabi Yunus akan duduk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Boleh jadi ikan ni hidup lagi sampai hari kiamat nanti, baru dia mati. Tapi tuan-tuan, disebabkan Nabi Yunus ni sebelum ditelan oleh ikan nun, memang Nabi Yunus ni orang yang rajin bertasbih, rajin berzikir, memuji Allah. Tapi itu pun 40 hari 40 malam tuan-tuan duduk dalam perut ikan nun. Baik, sebab tu tuan-tuan, ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifka fi syiddah. Kenal Allah waktu kita senang, waktu kita sihat, waktu kita banyak duit, waktu kita ada pengaruh. Masa ni kenal Allah. Nanti waktu kita sukar, Allah kenal kita. Senang, kita angkat tangan, Allah makbulkan doa kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Muqit, yang maha pemberi, iaitu menjadikan segala makanan rohani dan jasmani kepada sekalian makhluk. Al-Muqit ni yang lebih mudahnya,
Allah lah yang menyediakan makanan, qut tuan-tuan. Makanan kita, asas makanan tuan-tuan. Asas makanan bagi setiap orang. Allah yang bagi makan. Qut ni bukan kita panggil al-muqin, makanan yang kita boleh hidup tuan-tuan. Makanan yang kita boleh hidup. Bukan makanan asasi lah kita sebut tuan-tuan. Qutu yaumi, makanan asasi. Kalau kita di Malaysia ni macam nasi, ataupun di setengah negara ada gandum, setengah negara lagi buah tin ataupun kurma, itu qut tuan-tuan, qutu yaumi. Yang mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, man asbaha mu'afan fi jasadih. Siapa yang bangun pagi sihat. Ni saya tengok tuan-tuan bangun, insya-Allah semua sihat. Tu yang sampai masjid tuan-tuan. Siapa bangun pagi tadi sihat. Man asbaha mu'afan fi jasadih. Siapa bangun pagi sihat. Kemudian aminan fi sirbih. Duduk kat rumah dia aman. Tak, kita bangun pagi tadi sihat. Dalam kita duduk sihat ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi hospital, ada beribu, mungkin puluh ribu orang sakit, macam-macam sakit ada tuan-tuan. Tapi kita bangun tadi sihat. Siapa bangun pagi sihat, wa indahu aminan fi sirbih, dan rasa aman di rumahnya, tidur lena tuan-tuan, tak takut orang nak bunuh ke, tak pun macam Ukraine ke, takut nak kena bom ke tuan-tuan. Kita duduk di rumah aman tuan-tuan, letak kepala tidur sampai pagi tuan-tuan. Siapa yang sihat, tidur di rumah aman, sedangkan umat Islam yang berada di Palestin tidur pun lapang. Di Syria pun tuan-tuan hidup susah. Di Yaman pun hidup susah. Kita hidup aman. Dan yang ketiga, wa indahu quti yaumiha, inilah. Dan dia ada makan hari itu. Tiga ya tuan-tuan. Sihat, rasa aman hidup ni, dan yang ketiga kita ada makan hari itu. Kata Nabi SAW, paka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah Allah bentangkan baginya apa? Dunia tuan-tuan. Itulah dunia tuan-tuan. Dunia tu tiga tu Dalam kita duduk di rumah kita aman, tengok berjuta-juta orang lari tuan-tuan. Daripada Yamannya, daripada Syrianya tuan-tuan. Ada berjuta tuan, daripada Ukraine pula berjuta-juta dah lari takut nak kena bunuh tuan-tuan. Kita relax duduk rumah kita tuan-tuan. Kita duduk sihat tuan-tuan, berapa ribu tuan-tuan. Tengok di hospital Teping pun beribu orang sakit. Tuan-tuan, belum kira hospital Teping, belum kira hospital yang ada di Malaysia ni, belum kira hospital yang ada di seluruh dunia ni. Ada ribu, mungkin puluh ribu orang sakit, kita sihat tuan-tuan. Sama juga wa indah quti yaumih, kita ada makan hari ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca statistik, di India punya ramai mati, ratus ribu ke juta mati dalam setahun pasal tak nak makan. Di Afrika pun sama, berjuta mati dalam setahun pasal tak nak makan. Ada setengah negara Afrika tu tak nak makan, mereka makan tanah tuan-tuan. Ada, tuan baca, makan tanah Ambil tanah yang bersih sikit, mereka campur dengan apa? Mereka tapis-tapis sikit, buat macam gandum tu, tapis-tapis sikit, buah ayak sikit, buat biskut daripada tanah tuan-tuan. Punya susah tak susah, makan biskut pada tanah. Dan mati tuan-tuan, di dunia tuan-tuan baca dalam setahun yang mati pasal tak makan ada berjuta-juta tuan-tuan. Dalam setahun yang mati tak makan. Kita makan ada. Siapa ada tiga ni tuan-tuan, seolah-olah Allah Ta'ala bentangkan baginya dunia tuan-tuan. Sebab tu ada orang tuan-tuan, harta banyak, rumah harga berjuta-juta tuan-tuan, tapi bangun pagi sakit. Betul tak? Yang ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Dunia tak dibentangkan bagi dia walaupun harta dia banyak. Ada orang tuan-tuan kaya tuan-tuan, kaya, duit banyak tuan-tuan, tapi tak ada makan. Contoh macam di Ukraine, duit banyak, ramai mereka yang kaya-kaya, tapi bila negara mereka kena bom, mereka kena lari bawakan diri tuan-tuan. Tinggal balik harta-harta mereka semua bakat tinggal. Nampak? Ada duit banyak tuan-tuan, tapi makan tak ada. Boleh jadi nanti jadi krisis makanan, boleh jadi tuan-tuan. Orang duk agak makanan akan naik ni tuan-tuan. Boleh jadi akan datang akan jadi krisis makanan. Kalau kita jadi krisis makanan tuan-tuan, beras tak ada, gandum tak ada tuan-tuan, apa makanan tak ada, kita ada duit 10 juta pun tak guna. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan nak buat apa duit tu? Barang tak ada. Baik. Jadi tuan-tuan, ada juga orang yang kaya tapi duduk rumah tak lena. Kaya tapi tak lena. Pasal apa? Ada orang nak bunuh dia lah. Mungkin ada polis nak tangkap dia ke. Mungkin ada apa? Nak kena bom ke tuan-tuan. Hidup tak tenang. Harta banyak tapi duduk takut alung kejang dia. Harta banyak tuan-tuan tapi duduk takut kongsi gelap lain nak bunuh dia tuan-tuan. Ini hidup tak aman. Kita lah ni ada tiga-tiga tuan-tuan. Dunia dibentangkan bagi kita. Baik, jadi Allah Ta'ala bagikan bagi dia makanan jasmani dan rohani.
Baik, makanan jasmani ni makanan zahir lah. Minum air, makan nasi dan sebagainya. Itu makanan jasmani. Satu lagi makanan rohani. Rohani lain, jasmani lain. Makanan rohani ni ibadah lah tuan-tuan. Ibadah. Semayang, berzikir, baca Quran. Dia nak sebut tuan-tuan, ada orang yang Allah Ta'ala jadikan makanan rohani dia lebih nikmat daripada makanan jasmani. Ini hebatlah tuan-tuan. Nak sebut pun sukar tuan-tuan. Macam ni lah tuan, contohnya lah. Kalau kita ambil lembu tuan-tuan, lembu. Kita bagi kat lembu ni rumput, satu lagi nasi biryani tuan-tuan dengan fresh orange. Lembu makan yang mana? Dia akan makan rumput. Betul tuan-tuan. Kalau kita ambil jumpa kera lah. Kera, sini pun saya tengok banyak kera kan belakang ni. Tuan-tuan bagi kat kera setandan pisang dengan emas 10 kilo. Dia ambil mana? Emas 10 kilo ke dia ambil standar pisang? Dia ambil standar pisang. Pasal itulah yang paling nikmat. Allah jadikan bagi kera yang paling nikmat pisang. Kita kalau bagi pisang dengan emas kilo, emas dululah tuan-tuan. Betul tak? Kita pilih emas dulu. Tak, monyet tak? Monyet dia bagi dia bukan nikmat pun emas tu. Dia tengok apa benda ni bukan boleh makan pun. Monyet lebih nikmat bagi dia pisang. Lembu lebih nikmat baginya adalah rumput berbandingkan nasi biryani. Allah jadikan begitu tuan-tuan. Allah jadikan lembu dia lebih nikmat dengan rumput. Kalau kita tuan-tuan sebagai manusia, nasi biryani gam kambing dengan rumput, semua orang pilih nasi biryani gam lah tuan-tuan. Sebab Allah jadikan kita begitu tuan-tuan. Kita lebih pada kecenderungan. Ada orang tuan-tuan, dia capai satu makam. Makanan rohani dia ni lebih nikmat daripada makanan jasmani. Saya bagi contoh. Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan, benda yang paling nikmat bagi Nabi ni semayang. Paling nikmat. Bagi Nabi ni semayang. Sebab tu jangan pelik Nabi semayang bengkak kaki. Main tahajud. Nabi semayang tuan-tuan SAW. Semayang malam, rakaat pertama lepas Fatihah lah, baca Al-Baqarah habis. Bila rokok, panjang macam berdiri tadi. Rakaat kedua, baca surah Ali Imran. Rokok panjang macam berdiri tadi. Sujud pun sama tuan-tuan. Kita tak pernah buat tuan-tuan. Itu Nabi buat. Malah Nabi-Nabi tuan-tuan sebut dalam hadis, semua Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, apa semua ni, Rasul ada 313, Nabi ada 124,000. Nabi lah ni buat apa dia? Semua Nabi dah wafat. Semua dah wafat. Cuma Khadir ni ada perbahasan panjang lah. Nabi sekarang ni tuan-tuan sebut dalam hadis, fi quburihim yusallun. Semua Nabi tuan-tuan duduk di kubur semayang. Sebut dalam hadis Nabi. Nabi-Nabi ni duduk roh mereka di kubur semayang. Semua. Nabi Muhammad roh dia berada di kubur. Dia semayang. Sebab tu tuan kata tak ada duit yang pergi haji ke, pergi salam pada Nabi kan, bagi salam. Nabi ada di situ. Nabi solat di situ. Nabi Ibrahim berada di kuburnya sedang solat. Nabi Musa berada di kuburnya sedang solat. Cuma kubur Nabi-Nabi ni kita tak pasti. Yang kita ijma' pasti kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tuan-tuan kadang-kadang kubur ada banyak. Betul tak? Nabi Hud kadang-kadang kubur sampai 2-3 kubur. Nabi ni 2-3 kubur. Kita tak pasti tuan-tuan di mana kubur secara pasti. Nabi solat tuan-tuan. Sebab itu benda yang paling nikmat bagi Nabi. Nabi SAW bila ditimpa musibah, apa-apa kesusahan dah, susah ke musibah apa-apa, Nabi akan nadau ahlahu, Nabi akan panggil isteri-isteri dia, sallu, solat. Nabi suruh solat. Bila susah, solat. Dan Nabi sebut waju'ilat li qurratu ainin fi salah, dan dijadikan bagiku sejuk hati, nikmat dalam semayang. Nabi tuan-tuan, kalau kita antara semayang dengan apa? Menyembang, mungkin menyembang kot, boleh jadilah setengah orang. Antara semayang duha tuan-tuan, lepas berhenti apa? Kita pergi misi rumput ke kek sawit ke tuan-tuan, ada setengah kawan kita berhenti pergi semayang duha contoh. Ada setengah orang antara semayang duha dengan minum kopi, isap rokok, menyembang, boleh jadi dia prefer minum rokok, isap rokok dan minum kopi tuan-tuan, menyembang sampai setengah jam. Dia rasa itu lebih nikmat. Tapi orang yang mencapai satu makam, dia rasa makanan rohani itu lebih nikmat tuan-tuan, berbanding dengan makanan jasmani. Contoh yang lain tuan-tuan, Khalid Al-Walid radhiyallahu an, ini nama yang masyhur.
panglima Islam yang terkenal. Dalam sepanjang sejarah manusia, tak ramai macam Khalid. Sepanjang sejarah manusia, bukan sepanjang sejarah Islam. Pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang macam Khalid Al-Walid tu boleh kira dengan tangan. Saya ingat sampai 10 orang pun tak sampai kot. Yang mana tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan. Khalid Al-Walid tak pernah kalah. Boleh hitung dengan jari je tuan-tuan. Berapa orang pahlawan, panglima perang yang tak pernah kalah. Perang ni perang sungguh. Khalid Al-Walid ni badan dia tuan-tuan, tak kurang di depan badan dia ni 100 kesan panah, tombak, tetakan pedang. Ni semua kat depan. Kat belakang tak ada satu pun. Makna dia Khalid Al-Walid tak pernah lari ke belakang tuan-tuan. Dah kena pukul dia ke depan. Sebab tu tak kurang di hadapan dia ni 100 kesan tombak, anak panah dan pedang. Khalid Al-Walid tuan-tuan digelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dia perang tak pernah kalah. Khalid Al-Walid. Dan sampai Rom pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Rom pernah hantar utusan. Rom, Maharaja Rom lah ni orang putih lah tuan, bangsa Eropah. Rom hantar satu utusan datang ke kerajaan Islam, jumpa Khalid Al-Walid. Ada kami, dicerita kami di Rom ni, di Empire Rom, percaya hang ni mendapat pedang daripada langit. Sebab tu hang perang tak pernah kalah. Sampai macam tu, dia fikir khurafat tuan-tuan. Rom sangka Khalid Al-Walid ni dapat pedang daripada langit yang diturunkan. Sebab tu dia perang tak pernah kalah. Dan perang yang Khalid Al-Walid ikut ni bukan perang main-main, perang yang hebat-hebat tuan-tuan. Perang yang antara yang terhebat dalam sepanjang sejarah. Perang Yarmouk ni perang yang cukup dahsyat. Memang 50-50 tuan-tuan. Perang Mu'tah orang Islam 3,000, Rom ada 200,000, tapi menang. Saya nak cerita bab Khalid Al-Walid ni. Dia sebelum dia meninggal dunia lah, waktu dia nak meninggal dunia. Khalid Al-Walid ni dia tak meninggal dunia dalam medan perang, padahal dia nak mati syahid. Dia cukup nak mati syahid tuan-tuan, tapi dia tak dapat. Antara hikmah dia itulah tuan-tuan, kalaulah Khalid Al-Walid mati dibunuh, nanti orang kata pedang Allah dah patah. Betul tak tuan-tuan? Saifullahil Maslul. Nabi gelar dia Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kalaulah Khalid Al-Walid mati dibunuh oleh musuh Islam, orang akan kata tengok pedang Allah dah patah. Itu hikmah dia lah tuan-tuan. Jadi Khalid Al-Walid tak mati dibunuh oleh musuh di medan perang, tapi dia harap mati syahid. Dia mati di atas katil dia di Hims di Syria. Tuan-tuan, ceritanya Khalid Al-Walid ni waktu dia nak meninggal dunia, dia sebut satu ungkapan bagi saya hebatlah. Dia kata, pada malam aku dihadiahkan seorang isteri. Maknanya malam pertama dia kahwin lah. Malam pertama dia kahwin dengan mana-mana perempuan. Arab ni dah biasa tuan-tuan, dia perkahwin memang apa, 4 tu biasalah. Budaya sahabat Nabi 4, 3 biasalah. Dia kata kalau pada malam yang aku dihadiahkan oleh, pada malam aku dihadiahkan seorang isteri, maksud dia malam yang pertama, ataupun pada malam aku diberikan khabar gembira mendapat anak lelaki. Orang Arab ni sangat mengharap anak lelaki lah. Pada malam aku dikhabarkan isteriku mendapat anak lelaki. Tidaklah semua itu lebih nikmat bagi aku berbanding dengan satu malam yang sejuk dingin seperti ais, yang mana pada malam tu aku bersama dengan pasukan muhajirin menunggu esok hari untuk menyerang musuh. Tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala jadikan nikmat di hati dia. Kita nak banding nikmat malam pertama dengan apa, perang, baik kita pilih yang lain ikut tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dia Arab tuan-tuan, kalau sejuk ni sampai ke tulang. Arab kalau dia sejuk sampai ke tulang sumsum tuan-tuan, sejuk sungguh. Tapi kata Khalid Al-Walid, malam yang sejuk sampai ke tulang sumsum ni, aku bersama dengan pasukan muhajirin ni, esok pagi tengah standby ni nak perang ni. Esok nak perang, mati, antara hidup dan mati tuan-tuan. Boleh jadi kena potong telinga, boleh jadi kena potong tangan. Tapi malam tu tengah tunggu tu, tengah sejuk dengan pasukan muhajirin, itu lebih nikmat daripada malam pertama dan malam aku dikhabarkan aku dapat anak lelaki. Allah jadikan bagi Khalid Al-Walid nikmat dia dalam berperang. Nikmat itu makanan rohani tuan-tuan. Sebab tu ada orang yang setengah orang kadang-kadang dia mencapai makam yang tinggi, dia nikmat dengan berzikir tuan-tuan, berzikir. Nikmat berzikir. Nikmat yang dia rasa tu kita tak boleh bayang tuan-tuan. Contoh yang lain tuan-tuan, Urwah bin Zubair. Contoh yang lain, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni tuan-tuan, dia kena penyakit gharghanik. Cerita dia panjang tuan-tuan, tapi saya ringkaskan. Dia kena penyakit gharghanik. Gharghanik ni dia jadi tuan-tuan punya kaki tu jadi gangren. Macam orang kecil maneh lah tuan-tuan. Orang kecil maneh bila dia dah saraf dia rosak tuan-tuan,
sampai tahap kaki dia jadi hitam kan. Kaki hitam. Itu gangren lah tu. Gangren tu maksud dia oksigen dah tak sampai. Saraf dia dah mati. Jadi bila jantung kita pam tu dia membawa darah tu membawa oksigen. Oksigen tu daripada paru-paru lah. Kita tarik nafas, paru-paru kita serap oksigen daripada udara kan. Jadi oksigen ni lah yang jantung pam. Bawa ke seluruh organ. Seluruh organ memerlukan oksigen. Terutamanya otak tuan-tuan. Dan dia bawa juga daripada darah tu segala nutrien-nutrien yang diperlukan lah. Jadi bila saraf rosak, nutrien tu tak sampai di anggota tu. Dan anggota tu akan jadi hitam tuan-tuan. Hitam tu maksud dia busuk lah tu. Kalau kita biar dia memang bulat tuan-tuan. Memang bulat lah. Pasal dia dah mati tuan-tuan. Saraf tu dah mati. Itu yang doktor potong tu. Memang kena potong. Kalau tak potong lagi senang mati tuan-tuan. Pasal kuman tu ni merebak. Nanti dia pergi ke jantung, pergi ke otak, paru-paru lagi cepat mati. Jadi Urwah bin Zubair ni dia kena satu penyakit. Kalau di Malaysia ni macam kecil manis tuan-tuan. Tapi di Arab tu dia satu penyakit. Nama dia Gharqani. Bukan kecil manis. Tapi penyakit tu kalau kena saraf mati tuan-tuan. Saraf rosak. Bila saraf rosak, kaki tu akan jadi hitam. Maksud dia matilah tuan-tuan. Tak boleh biar dia akan membusuk. Macam apa? Anggota kita ni macam dah busuk tuan-tuan. Dia tak dapat oksigen dan nutrien daripada darah. Jadi tuan-tuan nak kena potong kaki. Bila nak kena potong kaki, zaman dulu mana ada bius. Kita ada bius. Bila bubuh bius tuan-tuan, kita pun tertidur lah tuan-tuan. Mana kita rasa apa. Saya masa nak masuk plate besi dalam ni, dengan 4 skru tuan-tuan, saya duduk terfikir macam manalah dia punya dia punya bius tu tuan-tuan. Boleh tak masa di bius tu kita tahan tak mau tidur? Masa di bius tu kita tahan. Saya pun masa saya masuk bilik bedah kat taping tu, saya nak cuba tahan lah. Boleh tahan tak? Bila dia bius tu kita cuba tahan. Rupanya memang tak boleh tahan tuan-tuan. Bila dia angkat kita punya ni ya, dia bubuh apa benda atas kat sini, ubat dia bubuh. Dia suruh mengucap, dibubuh dalam kiraan 3 tuan. 1, 2, 3 memang hilang terus tuan. Kita sedap-sedap dah 2 jam dah. Memang tak boleh tahan tuan. Saya sedap 2 jam, tangan saya pun dah masuk besi dengan skru 4 tuan. Baik, jadi tuan-tuan, ini zaman sekarang. Zaman dulu mana ada. Jadi cara zaman dulu bila nak potong kaki, sakit potong kaki tuan-tuan. Nak potong kaki, potong tulang bukan senang. Nak potong tulang, tulang keras kot. Jadi masa ni dia tawarkan pada Urwah bin Zubair, minum arak. Bagi minum arak. Supaya bila mabuk tak rasa. Bila kita mabuk, otak kita tak dapat terjemah sakit. Sakit ni otak yang terjemah. Bila otak dah pening, mana rasa sakit. Itu yang orang mabuk kadang-kadang dia berani tuan-tuan. Dia jadi berani, dia tak rasa sakit, dia mabuk. Itu dia bertindak di luar kawalan. Jadi tuan-tuan, bila nak bagi arak pada Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair kata apa? Selama aku hidup ni satu titik pun tak pernah masuk dalam perut aku. Takkan hari ni aku nak makan. Dia tak mau arak. Bila tak mau, dia pun mengungsi macam mana nak buat. Kata Urwah bin Zubair kata macam ni, aku akan berzikir pada Allah. Dia berzikir sampai hampa tengok muka aku menjadi warna merah. Maksud dia Urwah bin Zubair waktu merah tu mungkin dalam keadaan dia fana lah tuan-tuan. Mungkin dia dalam keadaan takut, pucat tuan-tuan. Pucat dengan kebesaran Allah, rasa takut pada Allah. Sampai tahap dia jadi fana. Dia berzikir tu sampai tahap zikir itu memenuhi fikiran dia. Orang panggil, kalau dalam tasawuf ni dipanggil fana lah tuan-tuan. Jiwa dia tu penuh dengan zikir. Muka dia jadi merah, pucat tuan-tuan. Boleh jadi kerana takutkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia kata nampak muka aku merah tu, potong masa tu. Dia pun berzikir tuan-tuan. Tengah dia berzikir tu, dia pun potong. Nampak muka dia merah, tengah dia rasa nikmat zikir tu, dia potong kaki dia. Tak rasa apa tuan-tuan. Sedap-sedap dah potong lah. Itu tuan-tuan nampak orang yang rasa nikmat zikir tuan-tuan. Orang yang sampai satu tahap, dia rasa makanan rohani lebih nikmat daripada makanan jasmani. Itu makanan rohani tuan-tuan. Berzikir, baca Quran. Jangan kita makan jasmani je tuan-tuan. Jangan kita jaga jasmani. Rohani juga yang lagi penting tuan-tuan. Selawat, baca Quran, sembahyang sunat, tahajud. Inilah makanan rohani. Kalau roh tu hidup, kita hidup aman tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Dia macam ni tuan-tuan. Kalau jasmani kita sakit, isyak belum lagi. Sebenarnya ikut no. Kalau jasmani kita sakit tuan-tuan, macam sakit jantung lah. Jantung tu sumbat, buah pinggang rosak, darah tinggi. Itu semua sakit jasmani. Kencing manis tuan-tuan. Ini gaut, ini sakit fizikal jasmani. Sakit rohani ni tuan-tuan. Sakit apa?
marah, itu penyakit roh. Dengki, penyakit roh. Ujub, penyakit roh. Takabur, penyakit roh. Hasad dengki, penyakit roh. Sum'ah, penyakit roh. Bangga diri, penyakit roh. Itu penyakit roh. Penyakit roh ni runsing. Kita fikiran runsing kan. Runsing, penyakit roh. Susah hati, roh. Susah hati, roh. Tak tenang, roh. Itu semua roh, tuan-tuan. Buntu, itu semua roh. Cuma antara roh dengan jasmani dia ada kaitan lah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bangun tahajud, orang yang puasa, biasanya fizikal dan jasmani, rohani dan fizikalnya elok, tuan-tuan. Dia ada kaitan antara dua. Sebab tu tuan-tuan, jaga fizikal, jaga juga rohani. Jangan jaga fizikal saja, rohani kita tak jaga. Baik tuan-tuan, akan datang yang 41 Al-Hasib. Akan datang yang ke-41 Al-Hasib, yang maha penghitung. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana ba'da tafarraqa ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matula. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.